selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, dibawa ke sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, dibawa ke sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Selamat sore AIAI sekalian. 姐妹们午安， Apa kabar semuanya? 大家都还好吗？ Semoga terus dikuatkan dan diberi kesehatan yang baik oleh Tuhan. 恳求神持续的给我们健康，以及在很好的状况当中。 Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, mari kita berdoa. 还没进入听到之前，我们先做一个祷告。 Bapak Surgawi, terima kasih untuk pada sore hari ini kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kami yang menyampaikan dan para ibu yang mendengarkan. Berkati ya Tuhan supaya iman kami semakin kuat dan kami semakin taat dan bersandar hanya kepada Tuhan di dalam segala pergumulan kehidupan di tengah-tengah usia kami yang sudah lanjut. Terima kasih Bapak Surgawi. Terpujilah Engkau ya Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, ibu-ibu sekalian, kita akan melihat ya firman Tuhan dari Yosua pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat 15. 姐妹们，今天我们的讲题是从约书亚记第5章里13到15节的经文里拿的。 Saya akan membacakan ya, Yosua pasal 5 ayat 13 sampai 15. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. 这里约书亚记第5章第13节到第15节，我们来看我们的圣经。约书亚靠近耶利哥的时候，举目观看，不料有一个人手里有拔出来的刀，对面站立。约书亚到他那里问他说：“你是帮助我们呢，是帮助我们敌人呢？”他回答说：“不是的，我是来要做耶和华军队的元帅。”约书亚就伏伏在地下拜说：“我主有什么话吩咐仆人？”耶和华军队的元帅对约书亚说：“把你脚上的鞋脱下来，因为你所站的地方是圣的。”约书亚就照着行了。
Ya, sedemikian jauh kita membaca firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk memahaminya. 姐妹们，我们读经就是这3节，恳求神帮助我们可以明白他的话语。 Ayat ini Yosua adalah penerus dari Musa. 姐妹们，我们晓得约书亚是继续摩西的任务的。 Ya, Musa tidak boleh masuk ke tanah Kanaan 摩西不能够进入到迦南地， sehingga kepemimpinan Musa digantikan oleh Yosua untuk menaklukkan tanah Kanaan. 所以约书亚就继承了摩西的这个带领，让他们可以引领以色列民进到迦南地。 Ya, ayat ini Yosua membawa umat Israel masuk ke tanah Kanaan. 所以只有约书亚可以带领以色列民进入到迦南地。 Ini adalah sebuah perjalanan yang sangat penting 这是一个非常重要的路途， karena ini adalah perjalanan mereka setelah 40 tahun keliling di padang gurun. 就是这个时候，他们完成了在旷野行走40年的路途，现在要进入应许之地了。 Kenapa mereka keliling di padang gurun 40 tahun? 为什么他们在旷野反反复复转来转去40年呢？ Karena mereka pernah tidak taat kepada Tuhan. 就是因为他们曾经不顺服神。 Jadi ayat ini perjalanan bangsa Israel dipimpin oleh Musa dan kemudian oleh Yosua mempunyai makna perjalanan iman. 所以我们可以从这里晓得，摩西带领以色列民在这个旷野走的路途，甚至现在约书亚要带入迦南地，也是属于属灵的路程。 Ya. Perjalanan iman kita juga ayat ini. 也可以说是我们属灵的路途。 Tetapi persoalannya adalah siapa pemimpin kita? 问题是谁带领我们？ Ya, tentu tidak ada yang lain. Ayat ini pemimpin kita adalah Yesus Kristus. 当然没有其他的，就只有主耶稣基督。 Ya, saat ini walaupun kita ada di kota Siantar, kita mungkin tidak kemana-mana. 现在我们可能只居住在仙达斯，不能到其他的地方。 Tetapi tetap ini adalah sebuah perjalanan iman. 这也是属灵的路途。 Kehidupan sehari-hari yang kita alami itu perjalanan iman. 我们所经历的每一天的生活也是属灵的路途。 Kita tidak boleh menganggap bahwa saat ketika kita hanya duduk di rumah itu tidak ada kaitannya dengan iman. 我们不能有这样的理解，假如我只坐在家里，那就是我的属灵就没有动工了。 Ya, iman kita itu harus terus bersama kita selama kita hidup. 这就意味着，只要我们还有一口气，我们还活着，圣灵就与我们同在。 Ya, bahkan iman itu akan terus berlanjut sampai kita bertemu dengan Tuhan kita Yesus Kristus. 就是我们的信心与我们在一起，直到我们有一天与主亲自见面的时候。 Ya, pembacaan kita di mana kita membaca tentang Yosua yang memimpin bangsa Israel. 我们读的经节就是约书亚怎么样带领以色列的军队。 Saat itu Yosua sudah dekat dengan Yeriko. 那个时候，约书亚已经靠近耶利哥城了。 Yeriko adalah sebuah kota pertama yang harus ditaklukkan. 他们第一个要降服的城市就是耶利哥。 Dan cara penaklukannya ini berbeda atau ada perbedaan dengan penaklukan-penaklukan yang sebelum-sebelumnya. 他们要拿住这个耶利哥城，它的方式与其他他们曾经拿过的城也是完全不相同的。 Ya. Jadi sebelum terjadi penaklukan itu, Yosua di sini bertemu dengan panglima bala tentara Allah. 当他们还没有开始出动要拿下这个耶利哥的时候，约书亚就碰到一个元帅。 Ya. Siapa orang yang dilihat oleh Yosua ini? 约书亚到底看到了谁呢？
Ya, Yosua melihat orang ini adalah seorang laki-laki, ya. 约书亚看到一个男人， Dia berdiri di depan dengan pedang terhunus di tangannya. 他站在前面，就是手里有拔出来的刀。 Ya, pada waktu itu Yosua dan juga umat Allah sedang siap-siap untuk menaklukkan Yeriko. 那个时候，约书亚以及他的民众们在一起，就是要进入耶利哥城了。 Jadi pada waktu itu mereka siap-siap istilahnya mau berperang begitu ya. 那个时候，他们预备好自己就是要征战了。 Dan Yosua sebelum memimpin untuk maju perang, 当约书亚还没有带领他们征战的时候， Yosua sendirian berada di satu tempat ya, di sini dikatakan dekat Yeriko, dan dia memperhatikan medan peperangan itu. 当时这个约书亚只有一个人站在这个一个地方来观察这个耶利哥的情况。 Nah, ketika bertemu dengan seseorang laki-laki yang berdiri dengan pedang terhunus, Yosua langsung curiga dan bertanya, "Siapa kamu?" 当他看到有一个人手里有拔出来的刀的时候，耶利哥就怀疑了，马上问他：“你是谁 Ya, ini adalah masa-masa yang genting berbahaya.？” 这时候是一个非常危险的时刻。 Nah, bertemu dengan seseorang yang bawa pedang pula, yang sedang terhunus pedang itu. 当时碰到有一个人把刀拔出来，当然是非常危险的。 Tentu saja Yosua juga pasti sudah siap-siap ya untuk melawan orang itu. 当然，约书亚自己也预备好自己怎么样可以，假如有敌当的话，可以跟他敌对。 Nah, sehingga Yosua bertanya, "Kamu itu kawan atau lawan?" 所以约书亚就问他：“你是我们的帮助者还是我们敌人呢？” Ayai orang atau laki-laki yang dilihat oleh Yosua ini jelas ya berdiri di depan Yosua. 这里告诉我们，约书亚看到这个把刀拔出来的人，是确实的看到的，是一个人。 Ya, di dalam dunia peperangan itu cuman ada dua, kawan atau lawan. 在战场上只有两种人，就是敌人或者是我们的队友。 Iya, Yosua ketika bertanya lalu dijawab oleh orang itu, 约书亚问的时候，这个人就马上回答了。 orang itu menjawab sesuatu yang aneh sekali. 这个人的回答非常奇怪的。 Aku bukan kawan juga bukan lawan. 我不是敌人，我也不是你的队友。 Iya, Ayai pernah nggak punya musuh? 姐妹们，我们是否曾经有过跟我们敌对的人？ Dan pasti pernah punya kawan. 当然，我们是有朋友的。 Nah, kita selalu ada di antara dua itu, punya kawan dan punya musuh. 我们有两方面的朋友，就是有的是朋友，有的是敌对我们的。 Kalau seseorang itu bukan kawan kita, berarti kita selalu menganggap orang itu musuh kita. 假如那个人不是跟我为友的话，我们就把他当成是以我为敌的人。 Iya. Tapi orang yang diketemui oleh Yosua ini mengatakan dia bukan kawan, dia juga bukan lawan. 但是这个约书亚碰到的人说：“我不是你的敌人，我也不是你的友。” Jadi Yosua tidak bisa mengajak orang ini, ayo kamu masuk anggota saya, atau kalau tidak saya akan memusuhi kamu. 约书亚不能说，要不然你进到成为我的队友，要不然我就以你为敌。 Nah, Yosua mendapat jawaban yang aneh sekali. 所以约书亚得到的答案是非常奇怪的。 Saya bukan kawanmu, saya juga bukan musuhmu. 我不是你的队友，我也不是你的敌人， Saya adalah panglimamu. 我是你的元帅。 Jadi apa artinya ketika orang laki-laki ini berkata, aku panglima bala tentara Tuhan. 那我们可以看到，这个人告诉他说：“我要做耶和华军队的元帅的时候，约书亚怎么办呢？ Artinya orang ini mau berkata, aku tidak bisa menjadi anggotamu, 意思说我不能成为你的属下， tetapi kamu harus menjadi pengikutku. 但是你要跟从我， Kamu harus tunduk kepadaku. 你要降服于我。” Nah, ini adalah sebuah pernyataan yang luar biasa, Ayai. 姐妹们，这是一个特别的这个说法。
bagaimana sikap kita kepada Tuhan selama ini? 这么久来，我们对神的态度是怎么样的？ Ingat ayai, hidup ini adalah sebuah perjalanan iman. 姐妹们，我们记得我们活在这世界上，我们的这个人生路途其实是信心的路途。 Ketika kita mengalami kesusahan, sakit, kita berdoa, Tuhan tolong saya. 当我们有问题、身体上有疾病的时候，我们向神呼求主啊，求你帮助我。 Ketika kita berdoa Tuhan tolong saya, kita menganggap Tuhan itu kawan kita atau musuh kita. 当我们呼求神的时候，我们把神当成是我们的朋友还是敌人？ Jelas Tuhan bukan musuh kita. 当然，主不是我们的敌人， Tapi Tuhan bisa menjadi kawan kita. 神也可以成为我们的朋友。 Tapi kita harus ingat bahwa Tuhan lebih dari kawan kita. 但是我们要晓得，神超越朋友。 Tuhan ingin kita tunduk sama Dia. 神要我们降服于他， Tuhan ingin kita mendengarkan Dia, 神要我们敬畏他，听他的话语， taat kepada Dia. 顺服他。 Sehingga ketika kita minta tolong kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. 以至于当我们呼求神，主啊，求你帮助我的时候， Apakah berarti Tuhan harus tolong? 这难道神一定要帮助我们吗？ Memang Tuhan itu baik, Dia akan tolong kita. 当然，神是良善的，他可以帮助我们。 Tapi kita harus ingat bahwa Tuhan itu juga adalah pemimpin kita. 但是我们要晓得，神是引领我们的主宰， Tuhan adalah raja kita. 神是我们的王， Tuhan adalah pemilik kita. 神也是我们是属于神的。 Jadi bukan Dia yang mendengarkan kita, tetapi kita yang harus mendengarkan Dia. 实在来说，不是神要听我们，而是我们要听神的话语。 Ini yang dijumpai oleh Yosua ketika dia berjumpa dengan Yesus yang terlihat ini. 所以这里所记载的就是这个拔出刀的人，其实是神自己，就是耶稣啊自己亲眼看见的。 Iya, jadi ayat ini Tuhan Yesus walaupun memang belum dilahirkan di dalam perjanjian lama, tetapi Tuhan Yesus sudah ada di perjanjian lama. 是的，我们晓得主耶稣在当时的世代是还没有降世为人，但是他已经有了， Karena 存在了， dia adalah Allah. 因为他是神， Iya, jadi dia tidak pernah tidak ada. 他从来没有不存在过。 Hanya memang dia belum dilahirkan untuk menjadi juru selamat kita. 就是当时他还没有道成肉身，降在世上拯救我们。 Dan ayat ini di sini kita melihat Yosua ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, Yosua mendapatkan satu kenyataan bahwa itu adalah Tuhan dan dia langsung bersujud kepada Tuhan. 当耶稣呀看到这个站在他前面把刀拔出来的时候，耶稣马上警觉到、觉悟到这就是神，所以他就以敬畏的心匍匐下来敬拜这位人。 Kenapa Yosua bersujud kepada Tuhan? 为什么耶稣也要匍匐下来敬拜这个人呢？ Padahal Yosua adalah seorang panglima yang memimpin tentara Israel untuk menaklukkan Yeriko. 其实耶稣当时就是带领以色列全民众要攻打耶利哥的将军。 Yosua adalah seorang pilihan Musa yang akan meneruskan kepemimpinan Musa. 耶稣是摩西所选择以后带领以色列民进入耶利哥的元帅。 Jadi bagi bangsa Israel, Yosua adalah yang tertinggi. 对以色列民来说，耶稣是最高权威的人。 Tapi ketika Yosua bertemu dengan Tuhan Yesus, dia menyadari bahwa dia walaupun sebagai panglima, tetap dia adalah bawahan. 当耶稣碰到这个拔出刀的耶稣来说，他就马上惊觉到，他虽然自己是元帅，但是这是真正的神，所以他匍匐敬拜耶稣。 Seorang panglima yang adalah bawahan dari panglima Allah. 一个元帅，人的元帅，其实是在神自称为元帅以下的人。 Nah, ayat ini di dalam perjalanan iman itu kita harus punya
jiwa seperti Yosua. 姐妹们，当我们走人生路途当中，我们应该要有耶稣亚的心态。 Kita harus punya hati yang tunduk kepada Yesus. 我们一定要有一个顺服主的心， Karena dia adalah panglima iman kita. 因为他是我们信心的元帅， Kita harus mengikuti dia. 我们一定要跟随他， Bukan dia mengikut kita. 不是神随我们， Bukan dia menjadi bawahan kita. 不是他成为我们的下属， Kita yang harus mengikut dia. 我们应该要跟随主。 Nah, sekian lama mengikuti Yesus di dalam perjalanan hidup iman ini, bagaimana sikap hidup kita terhadap Yesus Kristus? 我们走了这么长的信心路途，我们对待神的态度是怎么样的呢？ Yesus adalah juru selamat kita, ya. 耶稣是我们的救赎主，这是真的确实的。 Dia mau mati buat kita. 他愿意为我们死， Dia merendahkan dirinya untuk kita. 他从神的身份降卑为人。 Tetapi kenyataannya Tuhan Yesus tetap adalah Raja, bahkan Allah itu sendiri. 事实上来说，他虽然降卑为人，但是他还是神，是我们的万王之王。 Jadi keberhasilan perjalanan iman kita itu sangat tergantung di dalam sikap kita terhadap Yesus yang adalah panglima iman kita. 我们的信心的程度到什么，有多深多高，只在乎我们怎么样看待我们的神，我们的信心的元帅。 Yosua berhasil menundukkan dirinya kepada panglima ini. 约书亚自己可以谦卑来顺服这个元帅， Yaitu ketika di ayat 15 ayat 就是在第15节里，我们可以看到， karena Yesus sebagai panglima bala tentara Tuhan berkata kepada Yosua, 耶和华军队的元帅对约书亚说：“ tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. 把你脚上的鞋脱下来。” Artinya Yosua harus menghormati Tuhan yang ada di depannya, yaitu Yesus itu. 所以这意味说，耶稣亚一定要敬畏站在他前面的这个人就是耶稣。 Kalau kita adalah tuan rumah, 假如我们是家主人的话， biasanya ya kita kalau pakai sepatu, ya pakai sendal, ya kita langsung masuk rumah. 我们通常到我们自己的家，我们就把鞋穿进去。 Tapi ketika kita bukan tuan rumah, kita harus menghormati tuan rumah dengan cara membuka sepatu di luar rumah. 但是，假如我们不是主人的话，我们到某个人的家里，我们应该把鞋脱在外面，才进到他的家人里面。 Yosua adalah panglima. 约书亚他自己是将军， Dia adalah tuan rumah di situ. 他自己是当地的主人。 Tapi ketika bertemu dengan Yesus, dia memberikan hak tuan rumah itu kepada Yesus Kristus. 当他碰到耶稣的时候，他把这个主权交给主耶稣， Dia menanggalkan kasutnya. 他把鞋脱下来， Dia menghormati Yesus sebagai panglima tertinggi. 他敬畏主耶稣是最高的元帅。 Nah, bagaimana dengan kita AIAI sekian lama mengikuti Yesus? 姐妹们，我们这么久来跟随耶稣，我们的态度是怎么样的？ AIAI kebanyakan kita ya sudah lansia, 姐妹们，当然我们的岁数已经是老迈了， tentu sudah banyak mendengar tentang Tuhan Yesus. 我们听了很多关于耶稣的事项， Tetapi apa yang kita dengar, apakah itu sudah kita lakukan di dalam hidup kita? 我们听了这么多主耶稣的真理，我们在生活当中听到以后，我们有没有行道呢？ Apakah Tuhan Yesus sudah menjadi Tuan atau Panglima kita? 主耶稣是不是在我们的生活当中成为我们的元帅，成为我们的领导者呢？ Atau kita masih menjadikan Tuhan itu nomor 2 karena yang paling kita dengarkan adalah diri kita sendiri? 或者我们只把神当成是第二次等的，因为只有我们自己是首要的。 Yosua berhasil menaklukkan Yeriko karena dia merendahkan diri di hadapan Yesus. 约书亚能够很容易的把耶利哥城拿下，因为他顺服这个元帅的指示。 Setiap kita AIAI
ada sesuatu yang harus ditaklukkan. 是的，我们每个姐妹们都有一些是我们要把它降服的。 Untuk menaklukkan sesuatu bagi Tuhan, kita harus takluk terlebih dahulu kepada Tuhan. 我们要为主降服这些的时候，我们首先要降服在神的面前。 Nah, sudahkah kita takluk kepada Yesus? 我们降服于神了吗？ Sudahkah kita menjadikan Yesus sebagai panglima iman kita? 我们有没有把主耶稣当成我们属灵的元帅呢？ Sehingga kita bisa menaklukkan Yeriko yang ada di hadapan kita. 以至于我们可以很容易的把我们前面的许多的耶利哥把它拿下。 Semoga cerita ini ya tentang Yosua boleh menjadi berkat di dalam kita mengadakan perjalanan hidup yang belum selesai. 当然，我们希望今天的这个经文，今天我们所听到的这个真理，可以帮助我们在走这个信心路途当中，给我们很大的启发。 Demikian ayai, mari kita berdoa. 姐妹们，我们今天就到这里，我们来做一个祷告。 Bapa Surgawi, tolong kami di dalam menjadikan Yesus anakmu panglima iman kami. 主耶稣，求你帮助我们在日常生活当中，把主耶稣当成是我们属灵的元帅。 Jadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kami. 求主帮助我们在我们日常生活当中，唯有把主当成是我们唯一的神， Sehingga kami boleh menang dan terus berkemenangan di dalam Yesus. 以至于我们在主里面不断的有得胜，有得胜。 Dan di dalam kemenangan itu Tuhan kami tahu ada sukacita yang luar biasa. 在这些得胜当中，我们里面内心里面常常得到从神而来的喜乐。 Terima kasih Tuhan, Engkau menyediakan anakmu bukan saja menjadi juru selamat yang memberikan keselamatan, 感谢神，因为你赐下你的独生子耶稣为我们，不单单只为了要拯救我们， Engkau memberikan anakmu untuk memimpin perjalanan iman kami. 同样的，你也赐下主耶稣你的独生子来引领我们信心的旅途。 Kami bersyukur ya Tuhan. 主，我们感谢你， Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. 这样的祈求感恩交托， Amin. 阿门。 Shalom ayai, 姐妹们平安， tetap semangat dan tetap sehat. 我们要非常的有劲的，希望我们每天都在生活的健康当中， Tuhan memberkati. 求神祝福我们。